Hai, Maimura for you di sini. Hari ini, saya akan menerangkan satu filem. Pada akhir 2007, Perang Iraq semakin reda. Presiden Bush telah mengisytiharkan kemenangan dan operasi pembinaan semula berkuat kuasa. Sarjan Matthews dan pengesannya Sarjan Isaac dihantar ke pembinaan saluran paip di tengah-tengah padang pasir Iraq. Semua orang Amerika yang bekerja di tapak itu telah terbunuh, jadi kini adalah misi mereka untuk mencari pelakunya sebelum mereka menghantar pembina baharu. Askar bersembunyi di sebalik sekumpulan semak dan batu untuk melihat lokasi di bawah matahari yang mencair dan 20 jam berlalu tanpa apa-apa berlaku. Matthew mula tidak sabar dan mula berfikir bahawa tiada askar Iraq yang tinggal dan memandangkan mayat yang berselerak, tapak itu pasti telah diserang oleh pasukan yang pergi selepas menyelesaikan misi mereka. Isaac menunjukkan bahawa tiada tanda-tanda yang menunjukkan kumpulan besar bergerak di sini dan menunjukkan bahawa kerana semua pekerja terbunuh oleh tembakan di kepala, ini mungkin dilakukan oleh penembak tepat Iraq profesional legenda yang dikenali sebagai Juba. Walau bagaimanapun, Matthews berpendapat adalah mustahil bagi sesiapa untuk membunuh bilangan orang ini dalam masa kurang daripada 30 saat. Akhirnya Matthews bosan menunggu dan turun untuk melihat lebih dekat lokasi selepas meminta Isaac untuk berlindung untuknya. Isaac menjelaskan skopnya menjadi tidak jelas dan Matthews mengusiknya kerana tidak mengubahnya lebih awal, tetapi yang ini penting untuk Isaac kerana ia pernah menjadi milik rakan seperjuangan yang jatuh. Kemudian Matthews pergi dari badan ke badan mencari petunjuk dan mula mempercayai teori Isaac apabila dia mengesahkan semua orang mati akibat pukulan kepala yang tepat. Dia pergi ke tengah-tengah tapak untuk mengetahui arah kemungkinan tembakan sementara Isaac merayu dia untuk berundur, tetapi tiba-tiba satu tembakan kedengaran dan Matthews jatuh ke tanah, mengalami kesakitan yang amat sangat di bahagian perutnya. Terdesak untuk membantu rakannya, Isaac berlari ke bawah dalam laluan zigzag untuk mengelakkan sebarang peluru masuk, tetapi apabila dia hendak mencapai Matthews, dia ditembak di kaki. Isaac tidak mempunyai pilihan selain meninggalkan Matthews dan lari bersembunyi di sebalik tembok yang pecah. Menderita tetapi masih hidup, Matthews menghubungi Ishak dan memberitahu mereka untuk memanggil pangkalan dan meminta sandaran. Mula-mula, Isaac mendapati luka di kakinya agak teruk, jadi dia terus mengikat tali pinggang untuk menghentikan pendarahan. Kemudian dia mengambil beg radionya dan cuba menghubungi pangkalan hanya untuk mendapati dia tidak mempunyai isyarat kerana penembak tepat telah menembak antena. Tiba-tiba Matthews menghubunginya semula dan memintanya untuk melihat penembak tepat supaya dia boleh membidiknya, mengabaikan Ishak apabila dia memberi amaran kepadanya bahawa penembak tepat akan melihat sebarang pergerakan dan menembaknya semula. Isaac mula bekerja membuat lubang di dinding dengan pisaunya untuk memasukkan skop hanya untuk menyebabkan tangannya cedera oleh beberapa batu yang jatuh. Matthews kemudiannya cuba mencapai senapangnya hanya untuk pengsan kerana kehilangan darah. Tidak mahu berakhir seperti rakannya, Isaac menggunakan pisau untuk mengeluarkan peluru dari kakinya yang merupakan proses yang sangat menyakitkan, kemudian dia membalut luka itu sebelum pengsan juga. Beberapa ketika kemudian, Isaac terjaga apabila dia mendengar bunyi aneh yang datang dari cuping telinganya. Ia ternyata seorang pegawai dari pangkalan dan Isaac segera mula melaporkan keadaan dan meminta bekalan perubatan. Bagaimanapun, dia mula curiga apabila pegawai itu bertanyakan banyak soalan pelik kepadanya dan yang paling penting, dia memintanya sama ada memberitahu mereka kedudukannya yang tepat atau berdiri dan menembak ke udara dengan mendakwa bahawa helikopter untuk menurunkan bekalan dengan tepat. Isaac menegaskan ini bertentangan dengan protokol dan akan meletakkan dia dalam bahaya dan apabila dia mula memberi lebih perhatian kepada kata-kata lelaki itu, dia menyedari logatnya bukan orang Amerika. Ini adalah jubah penembak tepat yang telah menggodam frekuensi radio untuk cuba memasang perangkap. Ishak tidak menyukainya dan memanggilnya keluar, tetapi bukannya menutup telefon, jubah mula bertanya kepadanya soalan, mendakwa dia mahu mengenali Ishak dengan lebih dekat. Isaac mencuba radio sekali lagi, tetapi ia masih tidak berfungsi. Juba berkeras untuk membuat soalan bodohnya dan apabila Isaac enggan berbual balik, Juba mengancam akan menembak Matthews sekali lagi yang berisiko kerana ada kemungkinan dia masih hidup.
Isaac bersetuju untuk berbual seketika dan meminta Juba pergi dahulu sementara dia mula melukis peta tapak di atas tanah untuk mengira trajektori peluru dan mencari kemungkinan lokasi penembak tepat. Juba memberitahunya dia hanya seorang warga negara Iraq biasa yang ingin menyelamatkan negaranya dan meminta Ishak memberitahunya tentang keluarganya, tetapi Ishak menegaskan itu terlalu peribadi. Kemudian Isaac mempersendakan alasan Juba, mengatakan bahawa dia membunuh orang yang sebenarnya cuba membangunkan negara dengan membawa sekolah, saluran paip dan infrastruktur yang akan meningkatkan ekonomi tempatan. Ini membuatkan Juba ketawa dan dia menjelaskan bahawa wang yang dibuat di sini akan dihantar semula ke AS nanti. Apabila masa berlalu, Juba terus bertanya, tetapi Isaac terus enggan mengatakan apa-apa perkara peribadi tentang dirinya, membuatkan Juba mengancam untuk menembak Matthews sekali lagi. Namun Ishak tidak mempercayainya lagi. Untuk membuktikan dia berbahaya, Juba memberitahu Isaac nama pemilik skop sebelumnya dan dia sudah mati, memetik usikan Matthews sebelum ini. Ini bermakna Juba telah mendengar perbualan mereka sejak mereka tiba. Menggunakan skopnya, Isaac melihat salah seorang lelaki yang mati membawa radio bersama mereka dan dia mengheret badannya ke tepi dinding, tetapi tidak menggunakan sebatang kayu pun dia akan dapat mencapainya tanpa mendedahkan dirinya. Seterusnya, Ishak cuba meminum sedikit air dari botolnya hanya mendapati ia kosong kerana terdapat lubang di dalamnya yang Juba mengesahkan dia sengaja melakukannya. Dia juga mengakui dia tidak terlepas sebarang pukulan, dia secara khusus menembak botol, antena dan kaki Ishak untuk meletakkan Isaac dalam situasi yang tidak dapat dielakkan dan membuatnya mati perlahan-lahan yang dia akan suka mendengar melalui komunikator. Apabila Isaac menjumpai peluru yang dia lepaskan dari kakinya, dia melihat dengan lebih dekat dan mula mengira model senjata yang dimiliki Juba dengan membuat beberapa soalan licik. Dia juga menggelar Juba sebagai pengganas yang membuatkan Juba ketawa lagi sambil menunjukkan bahawa Amerika adalah orang yang memasuki negara asing secara haram dengan senjata yang bersedia untuk membunuh orang. Semasa Juba bercakap, Isaac melakukan beberapa pengiraan lagi dan melihat melalui skopnya untuk akhirnya mencapai kesimpulan bahawa Juba bersembunyi di bawah timbunan sampah yang besar. Dia telah berada di bawah keadaan yang teruk ini untuk masa yang lama, apatah lagi cuaca panas yang melampau, bermakna lelaki ini benar-benar seorang profesional. Bagaimanapun Juba menafikan sebagai penembak tepat terkenal dan sekali lagi mendakwa sebagai lelaki Iraq biasa. Berdasarkan logatnya, Isaac meneka Juba mesti bekas pegawai tentera AS yang mengkhianati mereka, tetapi Juba menolak perkara ini dan menjelaskan dia hanya membunuh orang yang menyerangnya dahulu. Sebagai balasan, Isaac berkongsi kisah bagaimana dia bertemu kawan baiknya ketika dia masih kecil dan bagaimana mereka mendaftar bersama ketika dewasa. Tidak lama kemudian dehidrasi dan keletihan mula memberi kesan keras kepada Ishak yang jatuh ke tanah apabila dia mendengar Juba memberitahu dia akan menjepit lidahnya ke dadanya. Seterusnya, Ishak cuba menipu Juba dengan meletakkan jaket dan topi keledar pada senapangnya dan melambai-lambainya di atas dinding, tetapi Juba tidak menyukainya. Apa yang jatuh ialah topi keledar, mendarat di seberang dinding, jadi sekarang Ishak juga tidak dapat melindungi kepalanya. Kesilapan bodoh itu adalah titik tolak dan membuatnya menangis. Lebih banyak masa berlalu dan Isaac menjadi cukup terdesak untuk cuba mengambil risiko. Dia berlari ke arah mayat yang terbaring di atas tanah dan mencuri beg dan radionya sebelum berlari semula ke dinding sambil mengelak semua peluru yang dilemparkan Juba dengan segera kepadanya. Di dalam beg itu, Isaac menemui air dan gula-gula yang dia habiskan serta-merta, tetapi malangnya radio ini juga tidak berfungsi. Juba juga menghukumnya atas risiko ini dengan menembak di dinding dan merosakkan skopernya dengan teruk. Tiba-tiba, Ishak mendengar beberapa gangguan datang dari cuping telinganya dan menyedari bahawa Matthews yang masih hidup. Isaac menjerit lokasi penembak tepat kepadanya dan Matthews segera mengeluarkan sekeping logam untuk digunakan untuk melihat timbunan sampah. Semasa Matthews bergerak dengan sangat perlahan untuk meraih senapangnya, Isaac membuatkan penembak tepat itu terganggu dengan membuat ceramah kecil dan dia mengetahui bahawa Juba pernah menjadi seorang guru di Baghdad. Apabila pelajarnya terbunuh semasa serangan Amerika, dia memutuskan untuk membalas dendam.
Dinding yang disembunyikan Ishak di belakang adalah runtuhan sekolah tersebut. Kemudian Juba bertanya kepada Isaac semasa dia terus membawa skop yang rosak, tetapi memandangkan Isaac enggan menjawab, Juba mengancam untuk menembak Matthews sekali lagi. Terdesak untuk menyelamatkannya, Isaac mengaku bahawa dia menyimpan skop itu dalam ingatan rakan lamanya yang meninggal dunia kerana kesilapan yang dilakukan Isaac dan dia masih berasa bersalah. Sementara itu, Matthews meletakkan senapangnya dan membuta tuli membidik timbunan sampah, menembak semua peluru yang dia ada semasa Isaac menembak juga untuk berpura-pura bunyi itu datang daripadanya. Apabila Matthews hendak memuatkan semula pistolnya, Juba tiba-tiba menembaknya kembali, memukulnya tepat di bahu. Isaac meminta Matthews merangkak ke arahnya untuk mencari keselamatan di sebalik dinding, tetapi malangnya apabila Isaac mendekati tepi untuk membantu, Juba menembak Matthews di kepala. Isaac perlu melihatnya mati dan akhirnya mengalami kerosakan, mengatakan dia mahu pulang. Juba memberitahu Ishak bahawa jika dia benar-benar ingin pergi maka dia tidak akan menembaknya, tetapi Ishak ragu-ragu. Kemudian, Juba bertanya kepada Ishak mengapa dia masih di sana walaupun perang telah pun berakhir. Isaac berhenti seketika sebelum menjawab dia berada di sana kerana sebenarnya dia yang membunuh kawan lamanya. Ternyata dia secara tidak sengaja menembak rakan snipernya sebelum ini semasa cuba membunuh musuh dan Isaac telah berbohong kepada semua orang mengatakan rakannya telah dibunuh oleh orang jahat. Tiba-tiba Isaac mendengar bunyi bising keluar dari radio dan bergegas memeriksa isyarat, gembira mendengar perbualan berlaku. Bagaimanapun kebahagiaannya tidak lama kerana walaupun dia boleh mendengar suara, dia tidak dapat menghantar sebarang mesej kerana kerosakan yang dialami oleh radio. Terkejut Ishak, Juba menyertai perbualan yang didengarinya dan lelaki itu menggunakan nama Ishak untuk meminta pertolongan. Isaac akhirnya menyedari bahawa selama ini Juba telah menggodam komunikasi Amerika, berpura-pura menjadi askar yang memerlukan bantuan untuk menarik pasukan sandaran ke kawasan itu dan membunuh mereka semua dengan mudah berkat faktor kejutan. Isaac cuba mengganggu perbualan tetapi tidak berjaya. Beberapa ketika kemudian Isaac terjaga dengan perasaan pedih seperti burung gagak mematuk luka kakinya. Memandangkan burung pun menyangka dia sudah mati, Isaac memutuskan untuk mengambil risiko dan mengambil senapang Matthews menggunakan beberapa tali dan kayu, kemudian dia menghalakannya ke longgokan sampah. Pada ketika itu, helikopter tiba di kawasan itu dan mendedahkan lokasi Isaac tanpa mengetahui ini adalah perangkap. Ingin menyelamatkan askar yang datang, Isaac menolak dinding untuk membuatnya runtuh, mencipta tirai debu yang menyukarkan Juba untuk mendapatkan lokasi Isaac. Isaac mula menembak timbunan sampah tanpa mengetahui sama ada dia telah mencapai sasarannya atau tidak. Untuk mengetahui, Isaac akhirnya berdiri dari kedudukannya dan dia terkejut apabila menyedari Juba tidak menggunakan peluang ini untuk menembak balik. Ini membuatkan Ishak percaya dia telah membunuh Juba dengan berkesan. Tidak lama kemudian helikopter tiba dan dengan cepat membawa Ishak pergi dengan pengusung serta-merta memberinya rawatan perubatan. Ishak cuba memberitahu mereka tentang Juba tetapi dia tidak dapat didengari kerana bunyi bising dari helikopter yang berlepas. Tiba-tiba Juba mula menembak mereka, membunuh askar perubatan seorang demi seorang sebelum memukul juruterbang itu juga. Helikopter itu dengan pantas turun dan terhempas di atas tanah, serta-merta membunuh Isaac dan membenarkan Juba menepati kata-katanya. Secara teknikalnya, Isaac tidak ditembak. Kemudian Juba menggodam barisan AS sekali lagi dan berpura-pura menjadi askar Amerika untuk menarik pasukan mangsa seterusnya.